Hai, bertemu lagi kita pada kali ini. Hari ini saya akan membawa sedikit penerangan berkaitan dengan SSQS 2020. Seperti mana yang kita tahu, sekarang kita warga pendidik dikendaki mengisi portal rasmi SSQS KPM bermula daripada bulan Oktober hingga November ini. Jadi terlebih dahulu kita kena pasti dulu apa yang dinamakan SSQS. Seperti yang terdapat di dalam laman web ini adalah SSQS adalah Smart School Qualification Standard, iaitu merupakan sistem penarafan bintang yang dicapai oleh sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Tujuan pelaksanaan SSQS adalah untuk menilai amalan-amalan terbaik bagi pembudayaan ICT di 88 buah sekolah Bistari dan diperluaskan ke semua sekolah di seluruh negara. Terlebih dahulu, kita kena pasti dulu apakah objektif SSQS. Okey. Di sini terdapat 5 objektif SSQS. Pertama, menjadi satu sistem petunjuk untuk mengukur penggunaan ICT dalam pendidikan. Kedua, memberi asas untuk perancangan polisi dan pembaik program. Ketiga, menaik taraf piawaian dalam pendidikan. Keempat, menjadi pembangkit untuk perubahan dalam pendidikan. Dan kelima adalah memperkasakan guru dan murid. Jadi di sini jelas kepada kita betapa KPM sekarang mengambil berat penggunaan ICT. Saya harapkan dengan penerangan daripada saya ini dapat membantu warga pendidik di luar sana, terutama pentadbir, guru Bistari, guru pusat sumber ataupun guru-guru lain yang perlu mengisi bahagian-bahagian masing-masing di dalam SSQS. Okay, jangan lupa stay tune bersama saya dan kita tolka sama-sama laman web SSQS. Di sini diberi pilihan dalam kumpulan responden sebagai pentadbir, guru penyelaras Bistari, guru GPM guru ataupun murid diberi pilihan. Jadi kita nak pilih mana, kita tekan saja. Jadi saya pilih pentadbir. Di bawah kemudian muka seterusnya iaitu kita kena mengisi token sebelum dibenarkan masuk untuk mengisi data-data lain. Jadi token ni kita boleh dapatkan daripada guru penyelaras Bistari. Daripada guru penyelaras Bistari. Jadi kita kena isi betul-betul sama ada guru huruf besar ataupun huruf kecil. Bila kita dah pasti, kita tekan sambung, klik sambung sampai kepada SSQS pentadbir. Makluman kepada responden kita baca dulu. Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melaksanakan penarafan pembistarian sekolah menggunakan Smart School Qualification Standard SSQS pada setiap tahun untuk mengukur tahap kebistarian sekolah-sekolah Malaysia yang boleh digunakan sebagai salah satu indikator asas bagi mengukur tahap pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Khususnya anjakan 7, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia serta menjadi input kepada pelbagai program pembistarian sekolah. Kita terus tekan seterusnya. Dekat sini kita akan dibawa kepada paparan umum Umum ni adalah berkaitan dengan sekolah kita di bawah pentadbiran kita pada tahun semasa. Kita letaklah jumlah guru, jumlah pelajar, bilik darjah, komputer yang berfungsi, jumlah notebook, laptop, komputer yang kegunaan guru bagi tujuan PDP di sekolah, jumlah projektor LCD yang berfungsi, ataupun kalau kita ada smart classroom kita letaklah juga. Di bahagian environment murid untuk asas sains komputer, kita tak boleh biarkan kosong, kita kena letak angka kosong untuk memaklumkan tidak ada Kalau sekolah ada boleh nyatakan nilai dia. Macam sekolah saya tak ada, saya letak kosong dan terus klik seterusnya. Sampai di sini kita akan bertemu dengan 5 kluster. Kluster pertama adalah kluster pembangunan profesional. Di sini adalah untuk soal selidik berkaitan dengan kemahiran ICT sebagai pemimpin. Ada 2 pilihan, ya atau tidak. Jadi persoalan dia di sebelah kiri dan kita baca dan jawab.
saya boleh menggunakan peralatan ICT. Kalau ya, tanda ya, dan seterusnya lah. Kita dibawa kepada depan, kepada bahagian ke bawahnya, kita scroll dan isi. Kedua, iaitu berkaitan kemahiran pedagogi, iaitu berkaitan dengan PDPC kita lah, dengan penggunaan ICT. Kita jawab apa sahaja soalan yang ditanyakan mengikut keadaan diri kita dan sekolah kita. Seterusnya, kemahiran profesional, iaitu kemahiran kita sebagai pentadbir. Masih lagi memerlukan jawapan sama ada ya ataupun tidak. Soalan terdapat di sebelah kiri. Contoh, saya boleh meningkatkan kemahiran ICT melalui pembelajaran Kediri. Jadi kalau ya, jawab ya, tik saja ya, ya. Saya menyertai komuniti pakar. Kalau ya, tanda ya. Okey, seterusnya kita scroll ke bawah untuk nyatakan kebolehan serta kemahiran sosial, etika dan keselamatan cyber anda. Ini pengetahuan kita, ya. Contoh, saya boleh mengenal pasti, menilai dan memilih sumber atas talian yang boleh dipercayai untuk kegunaan sendiri. Kalau ya, klik ya. Kita jawab untuk diri kita, ya. Okey, nombor 5, kita sampai kepada nyatakan pelaksanaan pembangunan sumber manusia berkaitan ICT yang dilaksanakan di sekolah anda. Di sini pun sama, memerlukan jawapan ya atau tidak. Soalan di sebelah kiri, baca, nilai dan tapis, klik di ya atau tidak. Ikut kemahiran kita sebagai pentadbir di sekolah masing-masing. Seterusnya kita isi dan go through sahaja. Banyak perkara yang hendak diisi, ya. Jadi analisa keperluan, pelan rekod latihan berkaitan aras kompetensi ICT disediakan. Di sini kita kena pilihlah di mana kita nak letakkan sekolah kita dalam kemahiran ICT. Okay. Apa yang kita letak ni mesti berdasarkan program ataupun apa perancangan kita di sekolah kita, ya. Kita kena nilai dalam tahun semasa. Macam tahun ini ada PKP, jadi kita kena nilai lah. Okay. Nombor 6, nyatakan bilangan sesi pembangunan profesional ICT yang anda hadir dalam tahun semasa. Di sini tidak ada pilihan untuk menyatakan kita tidak sertai. Jadi terpaksa ambil satu sisi lah paling kurang, ya. Sebab kita sebenarnya tahun ini adalah tahun PKP. Kita klik saja satu sesi. Okey, bila dah selesai semua ini kita jawab, kita akan klik seterusnya. Okey, sampai kepada kluster kepimpinan berwawasan, ya. Di bahagian kluster kepimpinan berwawasan ini terdapat 12 item yang kita kena jawab, ya, bermula daripada nombor 7 sehingga 19. Kita kena baca dan kita kena faham sebelum kita isi. Contoh nombor 7, nyatakan bilangan aktiviti dalam plan strategik pembesarian sekolah yang anda rancang. Jadi kena klik lah di berapa aktiviti yang kita rancang, ya. Kita kena go through sehingga nombor 19. Bila selesai saja kluster kepimpinan berwawasan, kita terus klik seterusnya sampailah kepada kluster persekitaran kondusif. Ini berkaitan dengan persekitaran sekolah kita lah, ya. Bermula daripada nombor 20 hingga 25, iaitu ada 5 item yang perlu kita kemaskinikan. Ini kita go through sahaja ke bawah. Semua berkaitan dengan pada tahun semasa, iaitu tahun 2020, yang mana kita menghadapi kengkangan untuk menghadiri kursus, ya, kerana selesai saja pengisian kluster persekitaran kondusif, kita klik seterusnya. Okey, sampai di sini kita tengok kita akan dibawa kepada kluster kurikulum dan penilaian, ya. Di sini bermula daripada nombor 26 berakhir pada nombor 32, iaitu ada 6 item yang kita perlu lengkapkan untuk kita perlu lengkapkan dalam soal jawab. Okey.
ada bermula daripada 26 hingga 32 item ya, iaitu berjumlah 6 item yang kita perlu lengkapkan bagi sesi soal jawab ya, berkaitan dengan pembistarian ICT di sekolah kita. Selaku pentadbir, kita kena telus dalam mengisi apa-apa saja soal jawab ini. Seperti mana kita tahu, kita berada di tahun kita menghadapi masalah ya, PKP kerana COVID-19. So, ketulusan perlu dalam pengisian data yang diminta. So, bila kita sudah sampai kepada nombor 32, bermaksud kita telah selesai tugas kita untuk pengisian SSQS bagi kategori responden sebagai pentadbir di sekolah. Bila kita dah selesai pengisian ini, kita terus klik hantar. Jadi, habis tugas kita sebagai seorang pentadbir. Saya masuk sekali lagi bagi untuk guru penyelaras bistari. Kita kena isi token macam mana kita juga, tapi token guru penyelaras bistari berbeza dengan pentadbir, berbeza dengan guru, berbeza juga dengan murid. Jadi kita kena letaklah token yang sebenarnya milik kepada guru penyelaras bistari. Kita key in seperti mana yang telah diberikan. Dan kita terus klik sambung. Okey, di sini penyelaras bistari ataupun penyelaras ICT, makluman kepada responden. Apa yang tercatat di sini sama saja yang tercatat di bahagian pentadbir tadi. Tetapi sebagai seorang guru, memang kita galakkan mereka baca untuk mereka faham kenapa diadakan SSQS. Selesai dibaca, klik seterusnya. Mereka akan bermula dengan kluster pembangunan nasional. Dekat sini pun ada pilihan jawapan, iaitu sama ada ya ataupun tidak. Jadi soalan dia di sebelah kiri. Jadi guru penyelaras bistari, guru ataupun pelajar ya, mesti menjawab mengikut keadaan diri mereka sendiri. Ketulusan amatlah diperlukan dalam menjawab soalan-soalan dalam SSQS. Okey, itu saja daripada saya, cara-cara pengisian SSQS, yang mana data-data kita adalah tersimpan emas ya. Jadi tidak perlu risau, kita perlu isi dengan ketulusan hati, jawab sama ada ya ataupun tidak berdasarkan soalan-soalan yang diberi di dalam SSQS bagi tahun 2020. Sampai jumpa lagi. Sekian.